pada tajuk Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha kembali ke rahmatullah. Maknanya tajuk meninggal dunianya Sayyidatina Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Selepas kematian Abu Talib kira-kira 2 bulan ataupun 3 hari, berdasarkan 2 perbezaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan selepas 2 bulan daripada kematian Abu Talib, kemudiannya meninggal dunia pula ummul mukminin Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan ada juga pandangan yang mengatakan selepas 3 hari. Yang paling pentingnya bertubi-tubi tuan-tuan, ataupun berturut-turut. Ada yang sebut selang beberapa bulan ataupun 2 bulan. Ada yang mengatakan selang 3 hari. Meninggal dunia pula ummul mukminin Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Maka sebab itulah tuan-tuan, tahun itu tahun yang amat menyedihkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak ujian yang dirasai dan dilalui oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada sebagaimana beratnya ujian pengulauan yang dikenakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berat lagi ujian apabila kehilangan orang yang paling disayangi. Dalam hidup ni tuan-tuan memang dalam banyak-banyak ujian. Bila mana sebutkan dalam banyak-banyak ujian itu antara yang paling berat dilalui, iaitulah bila kehilangan orang yang disayangi. Akan tetapi hakikat di dunia ini sememangnya ini adalah tempat sementara, tuan-tuan. Kok sayang setara mana pun, kita sama ada sayang kita itu kepada harta kita ataupun sayangnya kita kepada ahli keluarga kita, sudah tentu dan pastinya kita sayang. Yang ini persoalan sayang yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Dan memang seorang ayah sayang kepada anaknya, begitu juga anak sayang kepada ayah dan juga ibunya. Ini persoalan sayang yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Allah SWT campakkan rasa kasih sayang itu, dan ianya adalah tulus ikhlas daripada hati. Subhanallah, tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji kehilangan orang yang paling disayangi ini, tuan-tuan, iaitulah sejak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan anak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi meninggal dunia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 orang, bukan seorang, 2 orang. Nabi SAW pernah melalui detik-detik kehilangan anak lelaki meninggal dunia semasa kecil. Dalam setengah kitab sirah menyebutkan bahawasanya ini di antara ujian yang sangat besar dilalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terasa sedih yang amat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana kehilangan 2 orang putera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cabaran besar pada saat dan ketika itu. Seorang pun dah beratlah, betah lagi 2 orang. Maka dikatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan putera baginda sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Jadi sememangnya ujian kehilangan orang yang disayangi ini ujian yang sangat berat, cabaran yang sangat besar.
Nabi SAW sendiri melalui akan cabaran tersebut. Cuma hakikat dunia ni, tuan-tuan, sayang mana kita kepada seseorang, pada pasangan, pada anak dan sebagainya, hakikatnya yang pastinya kita akan berpisah, itulah kehidupan dunia, kehidupan yang sementara. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan beliau, iaitulah di hari akhirat kelak di dalam syurga-Nya, insya-Allah. Kita nakkan kepada orang yang paling kita sayang ni, tuan-tuan, semoga kita dapat dihimpunkan kelak di hari akhirat bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada kisah ini, Nabi SAW selang beberapa hari ataupun selang beberapa bulan kehilangan pula seorang lagi yang sangat dicintai, sangat dikasihi Rasul SAW, iaitulah Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kematiannya ialah pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian Rasulullah SAW, yang pada saat ketika itu usia Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha 65 tahun, dan usia Rasulullah SAW pada saat ketika itu 50 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar yang dikurniakan dan dianugerahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan sebagai anugerah yang terindah dan nikmat yang terbesar dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya seseorang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hidup dekat atas muka bumi ni, antara nikmat yang paling besar dianugerahkan dan dalam kategori syurga lah disebut nikmat bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada dia dan dalam hidupnya, iaitulah isteri yang salihah. Bila ada isteri salihah dalam hidupnya, subhanallah, dan keterangan yang tidak dapat digambarkan betapa nikmatnya bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pasangan hidup ataupun isteri yang salihah. Nabi SAW bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i." Ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan hidup seseorang. Bila Tuhan anugerahkan 4 perkara ini, sememangnya dialah insan yang bahagia. Dialah insan yang dikurniakan ketenangan padanya. Pertamanya, antakuna zawjatuhu salihah. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya seorang isteri yang salihah. Yang keduanya, wa awladuhu abraran, anak-anaknya anak-anak yang baik, anak-anak yang salih. Isteri salihah, anak-anak juga anak-anak yang salihah, baik. Subhanallah, tenang, hidup penuh dengan ketenangan, penuh dengan kegembiraan bila Tuhan anugerahkan. Dan yang ketiganya, wa khulatahu salihin, teman rakannya, orang sekelilingnya orang-orang yang soleh, kawan-kawan yang baik-baik. Subhanallah, kawan baik ni, tuan-tuan, dan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin boleh kita kategorikan orang-orang sahabat-sahabat anda yang geng-geng surau, geng-geng masjid, geng jemaah. Ini antara nak sebut
disebutkan orang-orang teman-teman sekeliling, orang-orang yang baik. Dan yang keempatnya, wa yakuna rizquhu fi baladihi, rezekinya di dalam negerinya sendiri. Fa subhanallah, ini antara perkara yang disebutkan oleh junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang kegembiraan, sa'adatil mar'i, kebahagiaan bagi seseorang. Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dia tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama suku abad, kurang lebih sekitar 25 tahun hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu menikahi Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha pada usia 25 tahun. Dan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha pada saat ketika itu berusia 40 tahun. Dan saat meninggal dunia Sayyidatina Khadijah, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. Jadi sekitar 25 tahun suku abad Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasai saat-saat detik mencemaskan, saat ketika mana orang ramai membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika suasana yang getir dan sukar, membantu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebarkan risalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada hari yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan risalah agama Allah Subhanahu wa taala ini, dialah orang yang pertama menyahut ajakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita yang pertama memeluk agama Islam. Di hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ni, tuan-tuan, ada 4 orang. 4 orang. Antaranya iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam kategori sahabat yang pertama memeluk agama Islam. Begitu juga dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kanak-kanak yang pertama memeluk agama Islam pada usia 8 tahun. Begitu juga dengan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, daripada kalangan hamba yang pertama memeluk agama Islam. Dan iaitulah Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, merupakan wanita yang pertama. Ni 4 orang ni, hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, 4 orang ni yang menyambut ajakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutkan betapa dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar seorang isteri yang salihah, bahkan jadi wanita yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebarkan risalah dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyertai baginda sallallahu alaihi wasallam membayar harga jihad yang pahit serta mengorbankan kepentingan diri dan harta benda. Subhanallah. Bahkan beliau ini seorang wanita yang berjaya, seorang business woman. Dia punya bisnes yang sangat berjaya, tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah. Jadi walaupun beliau ni kalau nak ikutkan dah senang banyaklah, kan? Bahkan semasa sebelum beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup senang lenang lah, kan?
dia punya level perniagaan dia, subhanallah, bukan dia turun berniaga, level berniaga dia dan level perniagaannya orang berniagakan barang dagangan dia. Itu dalam sirah Nabi SAW, antara yang diupah, diberikan tawaran itu kepada Nabi SAW untuk membawa barang dagangan dia ke bumi Syam, niaga kat bumi Syam. Memang dia orang yang mengupah orang, maknanya orang kaya sungguh, bukan dia turun pandang. Itu nak sebutkan subhanallah, dari segi senang tu senang habis lah, senang lenang lah. Bahkan disebutkan saat sebelum bersama dengan Nabi SAW ada beberapa golongan bangsawan, orang-orang besar, VIP, bahkan VVIP daripada kalangan Quraisy, ingin memperisterikan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan kesemua mereka ditolak, pinangan mereka ditolak. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mempersuamikan insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang tuan-tuan, merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan orang ni dan bahkan pasangan, tuan-tuan, dan kalau saat senang bersama, itu biasanya cari, dan biasa dia lah, bukan nak kata semua, dan kebanyakannya lah para wanita ni dia lebih senang bila bersama dengan orang yang senang. Dan bila orang kaya dan okey dia, bila orang yang berharta senang dia. Kalau boleh nak cari suami tu, cari yang kaya. Biasanya macam tu. Bahkan jadi nombor 2 pun dia okey. Kan? Tak kisah ni. Sebab apa? Dan bukan rupa tu yang menjadi utama. Kan? Muka tak boleh handsome pun tak apa, tapi asalkan duit dia handsome. Jadi nak sebutkan tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, itu nak sebutkan antara cabaran hari ini. Nak cari orang yang senang bersama ni biasa, tapi nak sebutkan cari orang yang saat susah pun dia bersama, yang itu yang luar biasa. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, itulah Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Tentangnya pernah Nabi SAW bersabda saat ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ni dia satu-satunya isteri Nabi SAW yang dinikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan anak dara. Nabi SAW memang majoritinya Nabi SAW menikahi janda, tuan-tuan. Termasuklah Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Tapi satu-satunya yang Nabi SAW menikahi anak dara, iaitulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ni kalau ikutkan dia punya package wanita ni ada pada cantik, ada pada Sayyidatina Aisyah, sehingga digelarnya oleh Nabi SAW panggilan manjanya sebagai Humairah. Humairah ni maknanya kemerah-merahan, kerana memang pipi Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu kemerah-merahan, sehingga panggilan manjanya digelar sebagai Humairah. Ya Humairah, Nabi SAW panggil kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Maknanya nak menunjukkan
bukan sekadar cantik, bahkan bijak pula. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pun begitu tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tetap merasakan cemburu yang amat, bukan kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menikahi dengan wanita-wanita isteri-isteri yang lainnya, iaitulah setelah ketiadaan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi Sayyidatina Aisyah ni masa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dah meninggal dunia, dah tak ada dah, orang tak ada. Tapi tetap cemburu. Cemburu tu bukan dengan yang masih ada, kalau ikutkan sepatutnya dengan yang ada. Tapi cemburunya lebih kepada Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Saat Nabi SAW bersama dengan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak mengamalkan poligami. Dia sunnah Nabi SAW ni, tuan-tuan jangan ingat poligami. Poligami pun sunnah, monogami pun sama juga. Ada saat ketika Nabi SAW bersama dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi SAW mengamalkan monogami. Saat ketika itu tak ada poligami. Lepas ketiadaan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah mengamalkan poligami. Jadi jangan ingat yang sunnah tu hanya poligami, monogami pun sunnah juga. Baik. Dan saat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan poligami, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha telah meninggal dunia. Jadi ada isteri yang lain lah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha paling cemburu antara isteri-isteri Nabi SAW, iaitulah Sayyidatina Khadijah. Bayangkan betapa besar impak yang Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha saat ketika mana bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ada yang menyebutkan Nabi SAW mimpi pun sebut nama Sayyidatina Khadijah. Batu cemburu yang amat, cemburu yang amat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang dah tak ada dah meninggal dunia dah wafat dah, tapi yang paling dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sehingga satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kepada Nabi, cemburu yang amat. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepadamu yang lebih baik daripada. Kerana cemburu tu sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebutkan sedemikian sebegitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut, dan dalam keadaan merah padam wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, dia beriman dengan ketika orang ramai mengkufuriku, dia mempercayaiku ketika orang ramai mendustakan aku, dia berkongsi denganku harta bendanya ketika orang ramai menghalangku, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada anaknya dan menghalangku mendapat anak daripada selain Allah Akbar. Itu Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Maknanya susah dan senang senantiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kita ni saat senang orang bersama kita tu biasa, tuan-tuan, tapi saat susah tu pun dia bersama, iaitu yang luar biasa. Dalam hadis sahih
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya satu hari malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah telah datang membawa bersamanya satu bekas yang di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Datang Sayyidatina Khadijah seperti biasa. Sayyidatina Khadijah ni dia bawa bekalan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Levelnya Nabi SAW di Gua Hira, di mana-mana dia akan sediakan bekalan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pengorbanan, ini perjuangan, ini kasih sayang seorang isteri dan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Malaikat Jibril ni setengah bersama dengan Nabi. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ni Sayyidatina Khadijah datang dia bawa bekas dan ada lauk, makanan atau minuman. Nanti apabila dia sampai kepadamu, kata malaikat Jibril, sampaikan salam Tuhannya kepadanya, dan sampaikan salam, dan ataupun dalam istilah lain Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepadanya, dan khabarkanlah berita gembira kepadanya dengan sebuah rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, satu mahligai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala daripada permata yang di dalamnya tidak ada hiruk pikuk dan keletihan. Subhanallah. Dan pertamanya salam daripada Tuhan kepada Sayyidatina Khadijah. Yang keduanya sampaikan berita gembira buatnya tentang bahawasanya telah tersergam indah, tersedia buat dirinya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sebuah mahligai. Ini dah ibarat kata dah confirm dah confirm dah. Subhanallah. Dah confirm dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tu ada mahligai buat diri. Jadi tuan-tuan, yang di dalam syurga itu disebutkan tidak ada hiruk pikuk dan keletihan, sebagaimana hidup dekat atas ke bumi, sebagaimana hidup dekat dunia. Hidup dekat dunia memang dia ada ujian, dia memang ada cabaran, dia memang ada hiruk pikuk kan? Yang seolah-olah tidak pernah ada perakhiran, ada ujian, macam-macam ujian. Subhanallah. Dan tapi dekat syurga Allah Subhanahu wa taala itu adalah senikmat-nikmat tempat. Yang dalam syurga ni dia nikmat. Nikmat tu pula kekal abadi. Cuma persoalan, adakah ada tempat buat kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Yang ini perlu kita sama-sama renungkan. Dah confirm ke belum? Dah confirm ke belum ada tempat kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Pastinya memang belum confirm lah. Ke dah confirm tuan-tuan? Dah ada kan tiket. Kalau tak sebutkan betul-betul confirm, ada ke janji-janji? Pastinya belum. Cuma kita perlu berusaha ke arahnya. Berusaha untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sesiapa daripada kalangan kita yang dia seolah-olah tak mengharap pun syurga. Tak apalah kalau tak dapat syurga, neraka macam mana? Jangan begitu kan. Ingat neraka ni benda main-main kan, dia seburuk-buruk tempat. Jadi jangan sesekali kita ni tak ada sedikit pun berharap untuk berusaha menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdoalah, berusahalah minta jadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, bahkan syurga yang tertinggi. Antara usahanya iaitu dengan berdoa. Doa Allahumma inna
nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini doa yang biasa kita pohon yang kita doa panjatkan, khususnya di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dan sebutkan, ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ridha dan juga syurga. Dan dalam hadis ada menyebutkan, bila nak minta syurga, minta yang paling tinggi, minta syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi. Jangan kita rasa bahawasanya kita ni kalau tak dapat masuk syurga nak buat macam mana, macam tu je. Tak, kena berusaha untuk kita ni menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dengan berdoa, ciri-ciri ahli syurga ni iaitulah orang yang beriman dan juga yang beramal soleh. Memang Tuhan janjikan yang itu dalam Quran. Ahli syurga Allah Ta'ala ni tamanya beriman dan juga orang yang beramal soleh. Berusahalah ke arah itu. Tuhan sebut, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan juga yang beramal soleh. Pertama iman, orang yang beriman, dan yang keduanya iaitulah orang yang beramal soleh. Dan orang yang melakukan amal kebajikan, orang yang buat baik, dan dia berusaha untuk melakukan amal soleh sepanjang hidup. Ini saling melengkapi antara satu sama lain. Iman saja tak cukup, dan dia mesti berusaha untuk beramal. Semasa hidup ni kena banyak amal, dan bila mana banyak amal, memangnya dia akan menambahkan iman. Iman dia naik, dia kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Bila seseorang itu dia beramal, sememangnya dia akan menyempurnakan iman dia. Iman tu dia akan naik, insya-Allah. Bila mana dia banyak beramal, jaga solat dia, jaga solat fardu dia, jaga solat sunat dia, baca Quran dia, duduk majlis ilmu dia, InsyaAllah iman tu dia akan subur, dia akan menaik insyaAllah. Dia selawat dia, ni bulan Rabiul Awal, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah subur iman, insyaAllah. Jadi itu di antara ciri-ciri ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ni belum kompom lagi. Kalau dekat dunia, Alhamdulillah, ada dah masing-masing mahligai di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah, cantik, tapi tetap ianya bersifat sementara. Kok sayang setara mana pun, kok paling cantiklah rumah dekat dunia ni yang kita pernah miliki, tetap ianya bersifat sementara. Bersifat sementara. Satu hari nanti kita pasti akan meninggalkannya. Pasti kita akan mewariskannya. Pasti ianya akan maknanya dunia sampai masanya habis. Tapi hari akhirat tempat yang kekal abadi. Tidak ada hiruk pikuk, tidak ada keletihan, bahkan dia bersifat kekal, khalidina fiha. Dan sebagai ataupun disebutkan antara ciri-ciri ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah seorang wanita yang soleh, yang mana bila mana hidupnya itu sehingga matinya, meninggal dunia dalam hal keadaan suami redha. Suami redha, redha suami, maka tempatnya syurga Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau anak dapat redha ibu lah, wayang. Dan anak sebagai anak, bila dia redha ibu dan ayah, insyaAllah ahli syurga. InsyaAllah ahli syurga. Sebab itu disebutkan syurga di bawah telapak kaki ibu. Dan bukan bermaksudkan bawah telapak kaki itu ada syurga, tidak. Dan jadi nak sebutkan maksudnya itu, iaitulah bila mana dia mendapat akan redha ibu dan juga ayah. Dapat redha ibu, dan insyaAllah ahli syurga lah, dan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebagai seorang isteri. Seorang isteri ni bila dia dapat redha suami dia, meninggal dunia dalam hal keadaan suami redha, maka insyaAllah buat dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda,
ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana wanita ataupun isteri yang dia meninggal dunia dalam hal keadaan suami redha dia. Suami redha, dialah isteri yang taat, dialah isteri yang salihah, kan? Dialah isteri bergiam-giam. Suami puas hatilah istilah, kan? Dan dakhalatil jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapat manfaat, dapat sama-sama mengambil iktibar dalam bicara kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua berusaha ke arah menjejaki apa yang pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Kita semua berusaha ke arah menjejaki apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perlihatkan, qudwah tauladan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dihimpunkan kelak bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, segala kekurangan daripada diri saya sendiri, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.